Pergi ke tamu, membeli terung. Jom kita berkunjung ke daerah Temburong. Assalamualaikum Nahdlatul Aimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Denny dan juga Hani. Selamat pagi. Apa khabar Nahdlatul Aimi pada pagi ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan yang sihat ya. Syukur Alhamdulillah. Masih beraya Nahdlatul Aimi? Kalau saya sudah tutup ya. Sudah Tapi tutup. orang lain memang masih ada. Baru je saya dan Hani mempunyai perancangan. Selepas ini kan terus zoom ke Temburong beraya ke studio. Ke studio mungkin boleh. Studio mungkin boleh, tapi rumahnya tutup sudah. Dialogkan ya untuk datang. Tapi masih dodong kalah. Kalau Temburong tunggu tujuannya wajib dan juga undang kalah insya-Allah. Alhamdulillah. Baiklah, Nahdlatul. Kami sudah berada di 19 Serban Syawal. Seperti soalan yang kami ajukan kepada rakan penyampai daripada daerah Belait dan juga daerah Tutong tadi. Kami ingin bertanyakan soalan yang sama kepada Nahdlatul. Pada akhir-akhir Syawal ini, macam mana kemeriahan ataupun sambutan Syawal di daerah Temburong? Ya, kita masih dapat lihat ya kemeriahan mereka yang menyambut Hari Raya masih lagi diteruskan. Terutama sekali kita dapat lihat mereka mengadakan rumah-rumah terbuka ya khusus kepada ahli keluarga dan juga sahabat anda yang terdekat. Masih lagi meriah. Masih lagi meriah, kecuali Nahdlatul saja yang sudah menutup. Tapi tidak apa, mungkin tadi terlepas tahun ini, tahun depan ada lagi. Macam-macam permintaan daripada Dini ni ya, Nahdlatul. Baiklah, kita teruskan saja. Kita pasti banyak bahan-bahan menarik yang disediakan dari daerah Temburong. Kita bersama dengan Nahdlatul Aimi. Baik, terima kasih rakan kita Denny dan juga Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera auda penonton yang masih setia bersama kami di Rampai Pagi. Dan seperti biasa auda dari daerah Temburong juga kita akan maklumkan maklumat semasa dan juga satu bahan rakaman akan kita saksikan bersama. Terlebih dahulu kita kongsikan keadaan cuaca pada ketika ini di daerah Temburong. Hujan sejak semalam, apapun kita mengharapkan cuaca ini akan semakin baik ya bagi melancarkan lagi apa jua kegiatan ataupun urusan yang akan diadakan pada hari ini ya. Baik Auda, kita akan kongsikan mula-mula sekali di sini di mana pada hari Selasa akan diadakan bengkel kesempurnaan sembahyang sempena sambutan Isra' dan Mikraj peringkat negara di mana pada 24 Mei 2022 ini ianya akan diadakan ya di pos dakwah kampung Selapun ya, di mana para peserta akan menyertai ataupun mengikuti bengkel kesempurnaan sembahyang, antaranya melakukan praktikal memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyembahyangkan jenazah. Jadi kepada para peserta yang mengikuti bengkel berkenaan supaya akan mengambil maklum dan juga supaya akan dapat sama-sama hadir, iaitu pada hari Selasa ini 24 Mei 2022 ya. Dan juga ingin kita kongsikan 23 hari bulan ini, iaitu hari Isnin ini akan berlakunya pemotongan sementara bekalan tenaga elektrik, iaitu di kawasan Kampung Batu Apoy dan juga sepanjang Jalan Selapun ya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja Site Acceptance Test Control from SCADA Admis Batu Apoy ya. Dan penutupan akan berlaku bermula pada pukul 9 pagi hingga kerja selesai, dan juga ianya akan berlarutan sehingga pada hari Selasa 24 Mei 2022 juga di kawasan yang sama, di kawasan Kampung Batu Apoy dan sepanjang Jalan Selapun, bermula pada 9 hingga kerja selesai. Jadi sekali lagi pada bis kita yang tinggal di kawasan berkenaan ataupun di kawasan terlibat supaya akan mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan tenaga elektrik yang akan berlaku pada hari Isnin dan juga Selasa ini nanti ya. Baik, untuk seterusnya kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Zawati baru-baru ini mengenai pembuatan pemarang. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi sekarang saya berada di Kampung Temada. Apa yang dapat bis kita lihat di tangan saya pada ketika ini,
bekas spring kereta pecah. Bekas spring kereta. Apa kan kita ni buat dengan bekas spring kereta ni? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Okey, apa dulu ni Pak? Parang atau pemarang merupakan antara senjata atau bilah tajam diperbuat dari besi yang berfungsi sepenuhnya sebagai alat untuk memotong atau menebas, yang mana peralatan tajam tradisional berkenaan telah digunakan sejak dahulu lagi dan kini masih relevan. Minat mendalam terhadap seni kraftangan tradisional, terutama dalam pembuatan parang, tidak disia-siakan oleh Awang Jeffrey bin Abdullah, 76 tahun, yang menetap di Kampung Temada, di samping turut meminati seni ukiran pada ulu dan sarung parang. Pengalaman itu digabungkan dengan kemahiran seni logam sehingga berjaya menghasilkan parang yang bermutu serta bercirikan kraftangan Melayu. Alhamdulillah, Auda, sekarang saya berada di Pondok Puputan, yang mana pada kali ini Pakcik dan Babu akan mengongsikan dengan lebih lanjut lagi cara-cara proses dari awal membuat pemarang atau parang yang selalu Ketani panggil. Jadi Anita yang akan Ketani saksikan dari awal sampai akhir cara-cara proses dari awal tadi. Pakcik memanaskan basi dulu. Memanaskan basi dari spring kereta, atutah gunanya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Berapa lama ni Pakcik dipanas? Untuk menghasilkan sebilah parang, perlu menjalani beberapa proses tertentu terlebih dahulu dan bukan mudah untuk menghasilkannya kerana ia memerlukan ketekunan, kesabaran, kreativiti dan kemahiran yang tinggi dari segi kehalusan termasuk reka bentuk, hasil ketajaman atau sapuh dan ketahanan parang tersebut. Dalam saya kurang lebih 30 tahun ini yang sudah. Kenapa kita memilih membuat parang? Sebab memilih marangan ini, saya belajar daripada datuk saya. Dulu masa saya lagi muda, saya tidak ada kerja apa-apa. Tahu hidup, tanam padi, tanam gandum, tanam timun. Jadi bila itu sudah besar, kita kumpullah makan, untuk makan pada hari yang lebih-lebih dijual. Jual untuk beli garam, beli gula, untuk cerita banget dulu, bukan kerja. Jadi sudah tuh bila nak pandai buat barang, apa gaya teknik nabas, ututan. Jadi dulu bila itu ambil suruh orang buat barang, pinjam barang orang, apa kita ni ganti hari, tukar. Berapa hari kerja orang padi orang tu untuk seperti yang barang. Dari itu aku belajar buat barang, buat pisau, buat sangkap apa. Jadi sudah tu petah tu aku pandailah buat. Jadi sudah tu aku berpadi, ambil padi, aku ada kerja sedikit lah. Ada orang yang minta tolong, boleh aku membuat kaku barang? Boleh. Sudah tu aku buat sedikit lah, buat. Aku buat orang, aku bagi barang, bagi ku duit lah. Upah tu Pakcik? Kira upah lah tu dulu. Kita tadi membuat barang untuk menabas. Untuk menabas lah, membaut kayu-kayu apa tu, rumput kah, kayu kah. Jadi untuk menabas. Aku mula pertama yang aku buat kutingnya. Kuting barang. Sudah tu baru membuat pinggangnya. Sudah siap pinggang sama kutingnya, baru membuat matanya. Macam tu lah. Tu nyepuh. Tu maya ngaraskan matanya. Kalau nak keras matanya, ia nak makan kayu. Kalau anda tajam, nak tajam. Jadi tumpul marang peninya. Kali nak sapuh, habis sapuh sudahnya. Itulah. Itu ada tu. Ada banyak. Kalau aku mempuangnya tu, kalau 2 butir, kira-kira 2 butir yang aku dapat, okey tu sudah. Cukup sudah. Tapi kalau yang marang dasar, tidak dapat. Sebutir lah, sehari siap berpupuh. Beliau melakukan kerja-kerja pembuatan parang dahulu hanya sekadar mengisi masa terluang.
Namun kerana minat yang mendalam dan pengalaman yang luas mengenai pembuatan parang, justru itu beliau menjadikan minat sebagai salah satu pekerjaan sampingan selain dapat menjana pendapatan sampingan. Kecenderungan beliau dalam hasil pembuatan parang turut mendapat perhatian orang ramai, terutamanya penduduk di sekitar kampung, juga dari luar daerah. Antaranya termasuk menerima tempahan dalam membaik pulih parang-parang lama seperti mengganti basi parang yang sudah sumbing, malah turut menerima tempahan bagi menajamkan mata parang. Walau bagaimanapun, ada juga kalangan pelanggan membuat tempahan untuk menjadikan parang sebagai produk koleksi di rumah mereka. Tambahnya, setiap tempahan yang diterima daripada pelanggan bergantung pada apa yang pelanggan kehendaki mengikut jenis, kualiti dan harga mampu milik. Dalam pada itu, beliau berharap melalui perniagaan yang diusahakan tersebut mampu pergi jauh setanding dengan pembuat komersial yang lain. Ya, Alhamdulillah, Auda, itu dia pendekatan kami mengenai dengan pembuatan parang atau pemarang yang selalu Ketani panggil. Jadi mudah-mudahan ianya akan dapat memberikan manfaat kepada bis kita di luar sana dan kepada belia-belia di luar sana juga, generasi baru. Semoga dapat mempelajari cara-cara pembuatan pemarang ini, apa yang dapat Ketani lihat. Ianya bukan satu perkara yang mudah untuk dipelajari. Kalau Ketani ada minat, memang payah ni Pakcik akan membuat. Kalau ada minat, memang sukarlah untuk Ketani membuat. Apa yang Ketani harapkan juga, mudah-mudahan generasi baru akan dapat mempelajari supaya ianya tidak akan pupus di telan zaman. Ya, Alhamdulillah, nampaknya setakat di sini saja dulu kami dapat bersama dengan Auda. InsyaAllah kita akan dapat membuat pendekatan lagi ni Pakcik mengenai dengan cara-cara pembuatan sarongnya. Kali ini Ketani membuat pendekatan mengenai dengan parang. InsyaAllah di masa akan datang Ketani akan membuat tinjauan mengenai dengan cara-cara pembuatan sarongnya pula. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.